Kenapa tak? Siapa yang suka mencantik ni? Oh, perempuan. Dia pun suka mencantik. Kalau pergi surau kan, dia buat tulis. Dia pun suka mencantik. Dekat kelas pun sama. Orang lelaki buat apa? Orang lelaki dia je cari Imam Syafi'i. Masuk. Ustaz cakap masuk. Dia itu kelebihan orang lelaki lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama kita semula dalam Amal Podcast episod keempat. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan saudara kita, sahabat kita, Joli. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat. Sihat Ustaz. Ustaz, boleh kita bershare-sharing sikit lah hari ni, petang ni, hujan-hujan ni kan. Kita nak sembang-sembang santai lah. Sembang santai berkenaan dengan ilmu lah kan. Apa dia ilmu kan, ilmu kalau tak amal apa jadi kan. Ini itu tajuk kita lah pada hari ni, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebelum kita mula, saya perkenalkan diri saya dulu lah. Saya Muhammad Akashah bin Arifin, dari Yayasan Amal Malaysia, pegawai Pusat Dakwah Serantau. Asal saya Negeri Sembilan. Asal Negeri Sembilan. Saya menetap di Bangiah. Jadi Ustaz boleh perkenalkan diri sikit untuk pendengar-pendengar kita di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joli Mas bin Ugad, selaku pelajar Pusat Dakwah Serantau. Dan saya berasal daripada Kota Bulat Sabah. Kota Bulat di Sabah. Kota Bulat Sabah. Jadi Ustaz, sudah berapa lama belajar di Pusat Dakwah Serantau? Sudah setahun setengah. Setahun setengah. Okey, cuba Ustaz share sikit apa pengalaman belajar di sini. Pengalaman belajar dekat Pusat Dakwah Serantau ini mula-mulanya daripada sebelum masuk Pusat Dakwah Serantau, saya tidak tahu hukum hakam lah tentang contohnya solat, mengaji, belum kenal huruf, baca pun tidak betul makhrajnya. Apabila saya belajar ke Pusat Dakwah Serantau, saya dapat bezakan mana yang buruk, mana yang baik, dan hukum solat yang kita boleh buat benda ni, dan mana yang membatalkan apabila kita solat. Contohnya yang boleh membatalkan solat kita apabila kita telan selain daripada air liur, contohnya ada mengandungi darah ke air liur itu, jadi automatik solat kita tidak sah. Jadi banyak lagi lah saya mengetahui ilmu yang berkaitan dengan bab-bab solat, fiqh, bab akidah. Jadi bagi saya beruntung lah juga dapat belajar di Pusat Dakwah Serantau ini. Ustaz, ni maknanya banyaklah belajar banyaklah ilmu kita dapat kan di Pusat Dakwah Serantau ni. Jadi kita nak belajar, kita nak mendalami konteks ilmu itu. Ilmu dah banyak lah kan, tapi tak amal kan. Ilmu ni kita dah belajar tapi kita tak amal kan. Apa pendapat Ustaz? Macam mana kalau ilmu kita ni dah banyak lah tapi kita tak amal kan? Apa pandangan Ustaz? Pada pandangan saya, kita sudah punya ilmu yang tinggi, sampaikan boleh dikatakan tahap apa macam mana? Tinggi lah maksudnya, banyak ilmu dah lah. Tinggi banyak lah. Tak tahu mau cakap apa lah. Belajar macam-macam kan. Lepas tu, tetapi ilmu itu, kita ada berilmu tapi tidak diamalkan ilmu itu, sudah. Mengenai pandangan saya, Dia macam apa? Macam kita boleh tengok pokok ni ditempa buah lah kan. Yes, dia kalau ilmu tapi dia tidak amal kan. Dia macam pokok tu ada pokok tapi tak ada buah kan. Sama lah cerita dia kan, macam ilmu kan. Ya, bila kita ada ilmu tapi tak diamalkan,
mana tak ada orang kata tak ada faedah lah. Kan buat apa kita belajar banyak-banyak? Ya, Ustaz. Betul ke? Itu saya punya pandangan. Betul, Ustaz. Kan? Betul, Ustaz. Betul lah macam tu. Ya, betul, Ustaz. Ilmu ni Allah SWT beritahu jazaa'an bima kanu ya'malun. Maknanya kamu akan diberi pahala atas apa yang kamu kerjakan, ataupun kamu akan dapat syurga. Jazaa ni pemberian lah daripada Allah, bima kanu ya'malun, atas apa yang kamu kerjakan. Betul tak? Betul. Jadi maknanya kalau berilmu tetapi dia tidak mengamalkan, macam mana maksudnya? Ilmu tetapi dia tidak mengamalkan, jadi tak dapatlah apa ganjaran yang Allah bagi tu. Betul tak? Betul. Kan, betul tak? Allah SWT nak bagi syurga, tapi Allah SWT bagi syurga berdasarkan ilmu. Bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang kita amal. Kan, betul tak? Betul. Bukan berdasarkan apa yang kita tahu. Macam tu. Boleh faham tak? Itu saya punya pandangan lah. Macam mana Ustaz punya pandangan? Cuba bagi pandangan sikit, Ustaz. Pandangan saya juga macam apa yang saya cakap tadi, ibarat pokok tidak berbuah lah. Kita berilmu tapi tidak diamalkan. Jadi itulah ibarat pokok tadi, macam Ustaz cakapkan tadi, ada pokok tapi tak berbuah. Jadi makna sana yang kita berilmu tapi diamalkan, ibarat pokok tadi itulah, ada buah tapi buah tu ibarat buruk macam tu je lah, tiada manfaat bagi kita. Jadi begitu jugalah berkaitan tentang ilmu tadi tapi diamalkan. Jadi seumpama buah tu buruk dekat pokoknya sendiri, dimakan ulat ke serangga ke, jadi itulah seumpamanya ilmu tapi kita tidak amalkan. Jadi sia-sialah kita berilmu tapi tidak diamalkan, itu maka sia-sialah ilmu kita walaupun tinggi macam mana, tapi kita tidak amalkan, maka sia-sia apa yang kita ada. Yang ilmu kita ada itu tidak ada faedah, kita tidak memberi kita tidak mengajarkan dan tidak kita amalkan ilmu yang kita ada. Jadi itulah pandangan saya, ya Ustaz. Okey Ustaz. Okey Ustaz, tadi kita sudah bincang tentang ilmu tanpa diamalkan. Jadi pernah tak kita ada dalam situasi di mana kita tahu sesuatu tapi kita sengaja tak buat? Lepas tu contoh paling senang, kita tahu kita kena tutup aurat, tak kisahlah lelaki ke perempuan, tapi kita tak buat pun, kita tak amalkan ilmu itu. Jadi apa yang menyebabkan kita tak amal ilmu itu, Ustaz? Kita tahu satu ilmu kan, Yes. tapi kita tak buat kan. Dalam Al-Quran Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap tapi kamu tidak berbuat? Kabura maqtan indallah, besar dosanya di sisi Allah bila kita cakap tapi kita tidak buat kan. Sama macam orang dia tahu solat fardu, pahala solat fardu kan. Dia tahu tu mana ilmu lah, dia tahu tu maknanya ilmu lah. Kemudian dia tahu solat fardu tu wajib kan. Kemudian dia ada ilmu menutup aurat itu wajib kan. Dia tahu solat sedekah kan, tetapi pahala sedekah tu apa ganjaran pahala sedekah kan, tapi dia tidak mengamalkan kan, betul tak? Dia tahu aurat itu haram, aurat itu wajib ditutup, tetapi dia tidak melakukannya kan. Samalah macam ceritanya pokok tadi tu kan, pokoknya tadi tu, kalau dia ada ilmu kan, dia ada ilmu ni, ilmu satu, kita nak ilmu satu tetapi 1000 amalan. Faham tak? Ilmu satu
tapi amalannya 1000. Bukannya 1000 amalan, 1000 ilmu, tetapi amalan cuma satu. Tak mau macam tu. Kita nak satu ilmu macam pokok kan. Satu dahan. Satu dahan itu ibarat ilmu. Dahan pula apa? Batang. Batangnya tu kita ibaratkan macam ilmu lah. Ilmu. Dan setiap cabang-cabang pokok itu, ranting, dahan kan, itu adalah ilmunya. Itu adalah amalannya. Kita nak amalannya yang banyak, yang mana dia mengeluarkan buah. Buah tu yang kita nak. Tu amalan tu. Bukannya banyak dahan, banyak ilmu. Tapi tidak ada pengamalan. Tu ibaratnya itu syair orang Arab tu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu ni tanpa amal, dia ibarat pokok tadi. Ibarat pokok tanpa buah. Macam mana Ustaz punya macam mana? Pernah tak Ustaz rasa kita tahu benda tu, tapi dia tak buat? Cak, kita tahu baca Quran banyak pahala kan, tapi dia tak buat. Pernah tak rasa macam tu? Ataupun apa-apa sajalah ilmu yang kita tahu, tapi dia tidak diamalkan. Pernah rasa macam tu? Pernah rasa. Apa tindakan tu? Tindakan saya semasa saya pernah berlaku dekat diri saya sendiri, menyebabkan saya tidak amal ilmu tu. Sebab seumpamanya kita mengajar Al-Quran tu besar pahalanya, tapi yang boleh kita menyebabkan tidak amal disebabkan kita mau belajar dekat seorang ustaz ke ataupun seorang ahli masjid, tapi dia pun leka, dia tidak mau mengajarkan sebab dia sibuk dengan urusan dia lagi lah. Jadi kita pun rasa nak mengaji tu kurang rasa tertarik. Jadi walaupun kita tahu Al-Quran tu kalau kita mengaji ataupun membacanya banyak pahalanya, berganjaran lagi lah, tapi kita pun tidak semangat sebab tidak support kita, sebab kita mengaji sendiri-sendiri. Bagi kita tiada penyemangat dan tiada penyokong untuk kita lagi semangat lah untuk membaca Al-Quran itu. Tapi disebabkan kita tidak diajarkan, maka kita pun iman kita masa tu rendah. Jadi kita pun senang sajalah tinggalkan perkara yang kita contohnya kita mengaji Al-Quran tadi. Jadi kita pun walaupun kita tahu pahalanya banyak, tapi kita tinggalkan macam tu sajalah. Seumpama kita tidak dipandang lagi ataupun tidak diajarkan oleh yang orang berpengetahuan lah. Itulah pandangan saya, Ustaz. Mana ilmu tu sikit lah. Ya, sikit. Mana ilmu tu belum mencukupi untuk diamalkan. Jadi saya rasa pandangan saya lah, orang yang berilmu ni dia tak ada masa untuk berbalah. Betul tak? Ya. Orang berilmu ni dia tak ada masa untuk berbalah ataupun mencari kesalahan orang. Sebab apa? Sebab dia sibuk mengamalkan. Sebab dia sibuk sangat beramal. Amal dengan ilmu yang dia ada, sampai tak ada masa nak cari orang, nak salah orang ke, nak berbalah ke, tak ada. Itu tanda-tanda orang berilmu lah, kan? Betul tak? Betul. Orang kata Allah SWT kata fastabiqul khairat, bersegeralah dalam melakukan kebaikan, kan? Bila buat kebaikan, mana ada kita masa, mana kita sedang mengamalkan. Kita tak ada masa untuk menyalah-nyalahkan orang. Betul tak? Betul. Itu kata pandangan saya lah. Saya pun pernah juga rasa saya tahu, tahu je lah. Saya tahu je lah. Saya tahu solat berjemaah 27 kan,
27. Kita semua tahu solat berjemaah itu 27 ganjarannya. Tapi kita memilih untuk mendapat satu saja. Kan? Yes. Jadi antara saya punya pandangan ialah sebab kita ni bila kita nak beramal itu mesti disertakan dengan taufiknya Allah. Allah taufik daripada Allah lah. Maksudnya apa? Allah beri kekuatan ataupun beri kita sesuatu tenaga ataupun keinginan untuk beramal tersebut. Tu bagi saya mesti ada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kemudian ada juga bila kita rasa macam tu, mungkin kita rasa pandangan saya ialah kita ni diganggu ataupun dihasut oleh syaitan supaya tidak buat benda tu. Syaitan pula salah. Ini memang kerja dia ni. Memang kerja dia buat ngacau kita ni. Tak payahlah pergi solat sana. Solat kat rumah je. Tak payahlah baca Quran ni. Engkau dah pandai dah. Betul tak? Ya, betul. Benar rasa macam tu kan? Saya rasa ni kena hasut syaitan ni. Jadi kena inilah kena sentiasa lah perbaiki amalan kita, insya-Allah. Satu ilmu, 1000 amal. Kan? Yes. Ataupun tak boleh 1000 amal pun tak apalah. Dapat ilmu something, kita terus amal. Dapat something, terus amal. Saya bagi tips lah macam mana nak elakkan lupa. Nak bagi ilmu tu melekat kan. Pertama sekali kita kena ilmu yang kita dapat tu kita catat ilmu untuk supaya tidak lupalah. Kita catat ilmu tu supaya kita tidak lupa. Kalau perasan lah kita pergi mana-mana pun, kat surau ke kat kelas ke, yang suka mencatat ni siapa? Perasan tak? Siapa yang suka mencatat ni? Orang perempuan. Dia pun suka mencatat. Kalau pergi surau kan, dia buat tulis. Dia pun suka mencatat. Dekat kelas pun sama. Yeah. Orang lelaki buat apa? Orang lelaki dia je cari Imam Syafi'i. Masuk. Ustaz cakap masuk. Dia itu kelebihan orang lelaki lah. Yeah. Jadi orang perempuan dia suka catat. Sebab tu dia peringat ilmu-ilmu tu tadi. Itu cara nak ni lah. Dan bila kita dah catat tu, kita akan ingat dan kita akan amal. Itu tips yang mudahnya kan. Kena seimbangkan. Tak boleh ilmu dunia itu melebihi ilmu akhirat. Pandangan saya lah. Pandangan orang lain tak tahulah pandangan saya. Kena lebihkan ilmu akhirat. Ilmu akhirat ni cuba macam halal haram, tu ilmu akhirat lah tu. Halal haram, puasa sah batal kan, wajib sunat, itu ilmu akhirat lah tu. Usuluddin dan sebagainya dan lain-lain lagi lah. Dalam matlamat kita nak menuju kepada Allah ini, kena banyakkan ilmu akhirat. Kan, macam mana nak seimbangkan tadi tu. Yes. Kan, buat satu, belajar satu ilmu dan terus amal. Ilmu akhirat tadi kita dah tahu dah. Solat berjemaah kan, terus jaga dan terus istiqamah. Solat berjemaah kan, 27 ganjaran. Terus istiqamah, insya-Allah dia akan jadi ilmu yang bermanfaat lah. Ilmu yang diamalkan ni, ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau dia ilmu tapi dia tidak diamalkan, tapi tidak amalkan, sia-sia. Sia-sia. Kata Imam Syekh Qadir Al-Jailani, kamu ni
Manusia kamu ni dia bagi nasihat dekat semualah. Dia beritahu kamu ni telah mensia-siakan usia kamu dengan menambah ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu yang kamu dapat. Tu antara wasiat dia. Satu benda yang kita boleh ambil ialah banyakkan beramal berbanding menambah-nambah ilmu lain. Betul ke Ustaz? Ya, Ustaz. Tambah ilmu tak ada masalah. Belajar tak ada masalah, belajar. Yang penting amalkan. Itu yang paling penting. Sebab apa yang saya sebut tadi, kita akan diberi kurniaan oleh Allah berdasarkan apa yang kita buat. Kita akan diseksa oleh Allah pun berdasarkan apa yang kita buat. Pernah tak kita dapat ilmu, atau Ustaz Julian dapat satu ilmu, Ustaz amal, kemudian apa perubahan dia? Okay. Ada rasa tak perubahan? Ada, Ustaz. Cerita sikit. Ilmu yang saya pelajari apabila saya mengetahui tentang contohnya solat, dan apabila saya amalkan, sebelum saya mengenal apa itu solat dan apa yang kita belajar, contohnya bab solat ini, dulu saya tidak mengerjakan solat lah. Orang kata solat cincai-cincai sajalah. Datang masjid, solat 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu, tidak mengikuti syariat lah, tidak mengikuti syarat. Lepas tu apabila saya belajar tentang ilmu akhirat, ilmu Islam ini, jadi saya amalkan. Jadi saya mendapat perubahan terhadap diri saya sendiri. Saya sentiasa mengerjakan solat itu dari solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya sehingga ke subuh. Saya amalkan sentiasa. Jadi apabila saya amalkan ilmu yang saya tahu itu, contohnya yang bab solat tadi, saya rasa bersemangat lagi. Jadi perubahan terbesar bagi saya, orang pandang kita baik, orang hormat kita. Kira betul lah perubahan dia. Ya, ada perubahan lah. Memang Dulu tak macam ni kan? Dulu memang tidak macam tiada perubahan apa-apalah. Lepas tu selepas belajar ilmu fiqh, tauhid, semua tahu tentang hukum hakam, memang sangat-sangat besarlah perubahannya. Alhamdulillah. Kalau saya punya pengalaman lah, waktu saya belajar dulu, saya kena tidur dulu baru boleh buat assignment. Boleh kerja. Jadi saya tidur dulu. Bila tidur awal, bangun awal, baru boleh buat assignment. Siap assignment. Itu cara itu yang saya amalkan lah. Perubahan yang saya buat ialah bangun awal. Daripada saya mula belajar lah, memang saya mendisiplinkan diri saya supaya bangun awal. Pukul 4:30 tu dah kena bangun dah. Jadi Ustaz, selepas kita share pendapat, pengalaman pasal tajuk ini tadi, macam mana pula kita nak motivasikan diri kita untuk bukan sahaja menuntut ilmu tapi juga mengamalkannya? Apa langkah-langkah kecil yang boleh kita mula buat? Bila kita dapat ilmu, pertama sekali kita kena buat, saya dah sebut tadi, kita kena tulis. Itu kalau kita nak apa ni, mengamalkan ni kan, tips awalnya ialah tulis ilmu tersebut. Jangan biarkan ilmu terlalu hilang semuanya. Dapat, tangkap terus tulis. Tu langkah kecil lah yang boleh kita mula untuk amalkan. Okay. Yang kedua ialah terus buat. Jangan tangguh. Kita tahu kita tahu kelebihan salat berjemaah. Kita tahu kelebihan bersedekah. Kita tahu kelebihan salat duha kan, contohnya. Terus buat.
waktu terfikir tu, waktu asar janganlah buat solat duha pula kan. Waktu apa, maknanya kita tahu ilmu tu, kita buat. Macam tu. Bila kita tahu satu ilmu, kita dapat satu ilmu, kita kena istiqamah. Setiap hari. Jadikan dia sebagai kita punya habit. Tahu habit? Kita punya ni lah. Habit lah. Apa bahasa Melayu habit ni? Kebiasaan. Okay, kebiasaan. Okay. Baca buku bahasa Inggeris susah pula nak terjemah bahasa Melayu. Okay, kebiasaan. Jadi habit kita, kebiasaan kita setiap hari kan, dengan istiqamah tadi. Kemudian antara langkahnya yang lain ialah kita qada apa yang kita tinggalkan, yang telah kita tinggalkan. Sebelum ni kita tak tinggal pun solat duha. Sebelum ni kita banyak tinggal solat duha. Jadi lepas ni kita buat. Lepas ni kita banyak qada, banyak tertinggal sedekah. Lepas ni kita banyakkan pula sedekah. Macam tu antara tipsnya. Amalan-amalan yang kita tinggalkan tu buat balik. Macam tu, itulah saya punya tips. Kalau Ustaz ada pandangan lain, Ustaz bagi sikit pandangan Ustaz. Pada pendapat saya juga lebih kurang macam pendapat Ustaz juga lah tadi lah. Apa kita pelajar ilmu itu, kita terus catat, kalau boleh pun terus kita lakukanlah benda tu supaya tidak akan terlepas lah daripada apa yang ilmu kita dapat. Jadi kita sentiasa memperingatkan diri kita dengan catatan kita tadi tu. Jadi lepas tu kita buat, sentiasa membuat, jadi kita mengamalkannya. Jadi supaya kita terbiasa dengan benda tu, maka kita ada ilmu dan kita boleh mengamalkannya. Jadi walau macam mana pun benda yang kita pelajari itu kecil macam mana pun, kita akan usahakan kita pelajari walaupun sedikit ilmu saja, tapi insyaallah kalau kita amalkan dia akan menjadi banyak lagi tentang pengetahuan kita berdasarkan ilmu tadi. Jadi boleh membuatkan kita lebih berilmu dan kita boleh mengamalkannya insyaallah. Jadi walau macam mana pun tadi yang saya cakapkan dan apa pendapat Ustaz tadi, walaupun ilmu itu sekecil, jadi kita terus catat dan terus mengamalkannya, insyaallah kita tidak akan terlepas. Jadi kita sentiasa dalam berilmu dan insyaallah kita akan mengamalkannya benda itu. Dalam sudut pandangan agama kan, dalam agama Islam ni, kita kalau kita tengok orang, macam mana orang describe Nabi Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Dia kata Nabi ni Al-Quran yang bergerak. Kenapa? Sebab apa? Sebab akhlak dia tu akhlak Al-Quran. Dia buat, mana Rasulullah ni dia buat apa yang ada pada dia tu, dia buat. Maksudnya orang nampak daripada pergerakan dia, daripada perbuatan dia. Itu kita mana kita tak nampak lah, kita tapi kita tahu daripada hadis-hadis Nabi kan. Kita baca sirah-sirah Nabi kan. Macam tu. Maknanya dia nak tekankan dari sudut agamanya, pengamalan itu adalah lebih penting daripada berilmu. Kan? Mana pengamalan itu lebih penting. Ilmu dah banyak dah, tapi tak diamalkan. Mana sia-sia lah, rugi. Rugi. Kan ada satu ayat Al-Quran kan, Allah kata wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Jangan pergi berjuang. Semua pergi pegang, tak. Nabi kata tinggal sikit. Walau la nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Suruh belajar. Mana pentingnya ilmu tu penting. Kan? Ilmu tu penting untuk mana berjuang itu penting. Menuntut ilmu lagi penting dari berjuang. Mana ilmu ni penting. Tapi kalau ilmu itu tidak diamalkan, dia jadi sia-sia. Dia jadi sia-sia. Buat apa belajar ni? Tak amal pun
Oh, pernah dengar? Pernah dengar tembak ayat? Ada orang tembak ayat. Ni belajar agama. Tapi yang tak amal apa? Oh, pedih oh. Ciu, ciu. Pedih lah rasa kalau orang cakap macam tu. Pedih lah. Hang belajar dakwah, pusat dakwah sana. Hang tak dakwah aku pun. Oh, pedih lah. Jenuh kita nak menjawab ni. Ada. Betul, Ustaz. Okey. Jadi pada pendapat saya, kedua-dua ni penting. Ilmu dan mengamalkannya ini penting. Tapi kalau kita berilmu tidak mengamalkannya, tiada guna juga. Ibarat dia sia-sia. Jadi insyaAllah kita seimbangkan. Jadi kita mendapat ilmu ini, kita terus lakukan, kita amalkan, kita istiqomah lagi lah. Istiqomah, jadi apabila ada keburukan kita perbaiki lagi lah. Kita perbaiki sentiasa dari masa ke semasa. Jadi oleh itu ilmu ini sangat penting terhadap diri kita. Jadi kita apabila kita mendapat satu ilmu, kita pelajari dengan sebaik-baiknya dan terus kita amalkan, insya-Allah kita akan mendapat pahala dan insya-Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu pendapat saya. Alhamdulillah. Jadi itulah ilmu. Kita tahu. Pengamalannya ialah tindakan kita. Tindakan kita itu ialah amalan tersebut daripada ilmu. Kita tahu ilmu solat. Ada juga ilmu yang membawa ke neraka. Boleh? Ilmu tanpa amal neraka. Betul tak? Betul. Sebab apa? Kita ada ilmu solat fardu wajib. Kita tahu dan kita belajar. Kita belajar rukun-rukun apa semua kita belajar. Tetapi solat tak? Tak solat. Neraka. Kan? Betul. Kita tahu tutup aurat itu wajib. Kan? Tahu. Tetapi kita tidak menutup aurat. Ke neraka. Kan? Jadi ilmu yang kita dah dapat itu seharusnya ialah kita mengamalkannya supaya ilmu itu tidak menjadi hujah ke atas kita. Tahu tak menjadi hujah? Esok ke akhirat esok kita akan ditanya, ilmu ni dia akan jadi hujah lah, kau tahu aku ilmu ni tapi kau tidak amalkan. Mana dia akan jadi hujah ke atas kita. Dia bukan hujah membantu kita, tapi dia hujahkan ke atas kita pula. Itulah ilmu. Yang mana kalau kita ada ilmu, kita kena amalkan, supaya tidak menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat. Jadi dengan usia kita ini tidak disia-siakan. Taman jazaa'an bima kanu ya'malun. Ingat tu Allah SWT beritahu, aku akan bagi pahala syurga berdasarkan apa yang kita amalkan, apa yang kita buat. Kita tahu saja tapi tak amal, tak jadi. Kena ada ilmu, kemudian kena amal. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Berimanlah. Kemudian apa sambungan dia ialah amilu, buat baik. Dia mesti combine dua ni. Mesti combine dua ni. Amanu wa amilu. Orang beriman mesti mesti beriman dan beramal. Beramal tu paling penting. Jangan kita jadi keldai. Tahu keldai? Dia buat buku je. Dia buat buku atas belakang. Kan? Dia buat buku atas belakang. Dia baca? Tak tahu. Jangan jadi keldai ni. Tapi kita jadi orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Jadi insyaAllah itulah sedikit perkongsian daripada kami. Jika ada salah silap, mohon maaf atas kesilapan. Jadi kita bertemu lagi insyaAllah dalam episod-episod yang akan datang bersama Amal Podcast, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Joli kerana sudi datang pada hari ini.
Kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.